Hai semua, nama saya Teh Yong Yong. Hari ini saya akan membincangkan bagaimana budaya mempengaruhi pengalaman emosi dan persepsi kita. Secara khusus, kita akan menolehkan bagaimana latar belakang budaya membentuk bukan sahaja bagaimana kita merasa, tetapi juga bagaimana kita mentafsir dunia di sekitar kita. Pemahaman ini sangat penting dalam berinteraksi secara silang budaya dalam dunia yang semakin global ini. Sebelum kita mendalami dengan lebih lanjut, mari kita mulakan dengan definisi asas. Emosi merujuk kepada keadaan psikologi yang kompleks yang melibatkan perasaan, reaksi fisiologi, dan ekspresif tingkah laku. Persepsi pula adalah cara kita mentafsir maklumat dunia untuk membentuk pemahaman tentang dunia. Walaupun kedua-dua proses ini berangkat ubi dalam biologi, budaya memainkan peranan penting dalam membentuk pengalaman emosi dan cara kita mentafsir dunia. Budaya boleh ditarifkan sebagai kepercayaan, nilai, dan tingkah laku yang dikongsi oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya mengenai bahasa, makanan, atau tradisi. Ia mempengaruhi dengan mendalam cara kita berfikir, berasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam konsep emosi dan persepsi, budaya menentukan emosi mana yang sesuai untuk diekspresikan, bila ia harus diekspresikan, dan bagaimana kita mentafsir emosi orang lain. Salah satu cara budaya membentuk emosi adalah dalam cara emosi diekspresikan dalam budaya individualistik seperti Amerika Serikat atau banyak negara barat. Ekspresi emosi secara terbuka digalakkan. Kemarahan, kegembiraan, dan kesedihan sering dipaparkan secara luaran. Sebaliknya, dalam budaya kolektivistik seperti di Jepun atau banyak bahagian Afrika, ketenangan emosi dihargai untuk menjaga keharmonian dalam kumpulan. Di sini, menunjukkan kemarahan atau kekecewaan mungkin dianggap tidak sesuai kerana ia mengganggu keseimbangan kumpulan. Budaya juga mengawal ekspresi emosi. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya seperti di negara-negara barat, mengekspresikan kesedihan atau duka cinta adalah bentuk pelepasan emosi yang diterima. Walau bagaimanapun, dalam beberapa budaya Asia,
mengekspresikan kesedihan secara terbuka mungkin dipandang negatif kerana ketenangan emosi sangat dihargai. Sebaliknya, individu digalakkan untuk mengurus emosi mereka dengan tenang bagi mengelakkan menyebarkan orang lain. Norma budaya ini mempengaruhi bukan sahaja bagaimana emosi dialami, tetapi juga bagaimana ia digawai. Latar belakang budaya mempengaruhi cara kita mentasib ekspresif emosi orang lain. Sebagai contoh, senyuman secara universal dikaitkan dengan kebahagiaan. Tetapi dalam beberapa budaya, seperti di Jepun, senyuman juga boleh menjadi tanda ketidakselesaan atau kesompanan, bukan hanya kegembiraan. Begitu juga kerutan dahi atau wajah marah mungkin dilihat sebagai tanda kurang hormat atau konflik dalam satu budaya. Tetapi dalam budaya lain, ia boleh menjadi tanda kecewaan yang difahami dan diterima. Perbezaan dalam ekspresif emosi ini boleh menyebabkan salah tafsiran dalam interaksi silang budaya. Komunikasi bukan lisan, seperti bahasa tubuh dan isyarat, adalah kawasan lain di mana perbezaan budaya dapat dilihat. Sebagai contoh, dalam banyak budaya barat, hubungan mata dilihat sebagai tanda keyakinan dan hormat. Walau bagaimanapun, dalam beberapa budaya Asia, hubungan mata yang berpanjangan boleh dianggap konfrontasi atau tidak sopan. Begitu juga isyarat thumb up biasanya positif di Asia Amerika. Tetapi di beberapa negara Timur Tengah, ia boleh menjadi isyarat yang menyinggung. Memahami nuansa budaya ini penting untuk komunikasi yang berkesan. Satu lagi pengaruh budaya yang penting terhadap persepsi adalah rasa ruang peribadi. Di Amerika Utara dan banyak negara Eropah, terdapat jangkaan mengenai ruang peribadi. Orang biasanya lebih suka jarak fizikal tertentu antara diri mereka dan orang lain. Sebaliknya, dalam budaya Amerika Latin dan Timur Tengah, ruang peribadi seringkali lebih kecil dan kedekatan fizikal dilihat sebagai tanda kehangatan dan hubungan, bukan pencerobohan. Perbezaan dalam persepsi ruang ini kadang-kadang boleh menyebabkan ketidakselesaan jika kita tidak mengenali konteks budaya. Akhirnya penting untuk diperhatikan bagaimana emosi dan persepsi saling berinteraksi. Keadaan emosi kita boleh mempengaruhi bagaimana kita mentafsirkan emosi orang lain. Sebagai contoh, apabila kita berada dalam keadaan emosi yang positif,
Kita cenderung untuk melihat ekspresi wajah neutral sebagai lebih positif atau mesra. Sebaliknya, apabila kita berada dalam keadaan emosi negatif, kita mungkin melihat wajah neutral sebagai marah atau tidak mesra. Interaksi antara emosi dan persepsi ini menunjukkan bahwa kita tidak selalu melihat dunia seperti mana ya, tetapi sebaliknya seperti mana kita rasa pada saat itu. Memahami pengaruh budaya terhadap emosi dan persepsi mempunyai implikasi dunia sebenar dalam banyak bidang, termasuk kesihatan mental, perniagaan antara bangsa, dan penyelesaian konflik. Sebagai contoh, ahli terapi yang bekerja dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda perlu memahami bahwa ekspresi dan persepsi emosi mungkin berbeda. Dalam berniaga, salah faham budaya mengenai emosi boleh menyebabkan konflik atau peluang yang terlepas. Menyadari perbezaan budaya boleh membantu kita mengharui hubungan global dan lebih berkesan dan empati. Kesimpulannya, budaya sangat mempengaruhi cara kita mengalami dan mengekspresikan emosi serta bagaimana kita mentasi dunia di sekitar kita dengan menjadi lebih peka terhadap pengaruh budaya ini. Kita boleh meningkatkan komunikasi silang budaya, menggunakan salah faham dan membina hubungan yang lebih kukuh. Memahami budaya tiada satu cara tunggal untuk merasa atau mentasi emosi boleh membantu kita mengharui kompetitif interaksi global dengan lebih berkesan.